Okey, jadi di video yang lepas saya dah tunjukkan kepada anda cara buat pembelian, okey, dan penjualan sekali lah, menggunakan pin. Okey, just penerangan dalam bentuk gambar. Tapi untuk video kali ni saya nak terangkan satu persatu, okey, kaunter yang kita dah pilih. Kita cuma study kaunter yang nombor 1 saja nah. Okey, so yang pertama kita tengok kaunter Huan. Okey, dia penerangan dia sama macam semalam, cuma kita convert kepada dalam bentuk graf. Ni dalam bentuk graf. Yang semalam tu hanya lukisan saja. Okey, buat pilih kaunter tak perlu pilih dah. Cuma nak menentukan apa sebelum buat pembelian. Yang pertama sekali harga semasa. Okey, so harga semasa adalah 505. Support kita ambil 45 dan resistance kita ambil dekat 635 dan juga 665. Okey. Jadi cara nak buat pembelian, kita ada dua cara saja. Yang pertama, kita beli pada harga semasa. Buka-buka je hari ni. Okey, katalah kita nak beli Huan. Okey, katalah nak beli Huan. Hari ni dia buka dengan harga 510. Maknanya kita tak boleh buat pembelian pada harga 505. Jadi kita buat pembelian pada harga 510. Jadi kalau kita buat pembelian pada harga 510. Okey, katalah kita beli pada harga 510. Okey, pertama sekali kita kena tengok kalau dia turun di bawah cut loss level. Okey. Okey, kalau dia turun di bawah cut loss level, bermakna kita akan mengalami kerugian sebanyak 12.7% minimum. Okey, sebab di sini level kita cut loss. Ini adalah level support. Okey, kalau dia turun saja di bawah 45 sen, maka kena cut loss. Kalau cut loss minimum adalah 12%. Kalau kita beli RM1,000, okey, maknanya kita sanggup kerugian sebanyak RM127. Kalau kita beli RM10,000, maknanya kita bersedia untuk rugi sebanyak kalau kita nak beli RM10,000, kalau nak beli RM1,000, kita siap sedia untuk rugi RM127. Kalau kita beli RM10,000, kita siap sedia untuk rugi sebanyak RM1,270. Kalau beli RM100,000, get ready lah untuk cut loss 12,700. Faham tak? Itu adalah trading plan. Okey, money management. Dan kita tahu dah kalau kita rugi, kita akan rugi berapa. Okey, jadi kalau beli, inilah level cut loss. Andai kata kalau counter ini naik nanti, okey, maka yang berubah hanyalah 635. 665 ini akan menjadi support. Okey, kita tengok kepada situasi. Untuk counter pertama, kedua ni mungkin penerangan agak panjang. Sama seperti penerangan yang berbentuk gambar semalam. Okey, dia semalam pula, di video yang lepas saya rekod semalam. So kita tersasul lah cakap semalam, minta maaf lah, jangan marah. Okey, jadi kalau kita beli, kita tak tahu selepas kita buat pembelian sama ada kaunter itu nak naik ataupun nak turun, memang kita tak tahu. Jadi kita bayangkan, just kita hanya bayangkan selepas kita beli dia turun. Turun. Okey, andai kata turun, tiba-tiba turun di bawah 45, maka perlu cut loss dekat situ. Okey, itu situasi pertama. Cut loss apabila dia close di bawah 45. Situasi kedua, tengok-tengok selepas kita beli naik. Kemudian naik lagi. Ataupun ada turun naik. Long story short, dia naik dan lepas harga 635. Masa ni lah kreativiti tu sangat penting. Permainan kreativiti. Kita tak boleh jadikan 635 ini sebagai new support walaupun dia dah lepas 635. Apa yang perlu anda buat adalah jadikan di level body ni, iaitu 615 sebagai support. Okey, selagi dia tak close support ini, anda tak perlu buat penjualan. Katakan esoknya masih naik dan melepasi harga 665 contohnya. Apabila melepasi harga 665, tarik sikit bagi ke bawah. Kita ambil di paras body sebagai support. Okey, once dia naik lagi, tak apa. Jangan risau, dia akan buat new support dekat atas nanti. Akan turun dan naik juga ke atas. Tapi cerita dia dekat sini. Selepas naik, statik, tiba-tiba turun balik di bawah cut loss level. Cut loss level tujuan untuk cut loss lah dia mana. Tunggu lagi. So cut loss hanyalah apabila selepas dia naik, kemudian dia turun balik di bawah paras support. Paras support ketika itu iaitu resisten yang lama. Itu cut loss. Ataupun selepas kita beli turun dan close di bawah support, baru buat penjualan. Yang ni teknik ni lebih kepada swing lah, lebih kepada kita nak hold counter ni lama. Tapi bab nak buat intraday ke, naik untung ke, contoh
Katalah beli tengok, lepas beli ni 2 hari tengok naik 19%. Anda nak jual? Tak ada masalah, jual. Tapi bukan syarat, tapi saya minta lah tolong, walaupun anda jual, tinggallah satu lot untuk tengok ke mana harga kaunter ni pergi. Kalau anda tak tinggal walaupun satu lot, anda tak akan belajar dia nak pergi mana lagi lepas ni. Dia pergi memang kita tahu, tapi kita tak akan belajar sesuatu. Okey, nak belajar sesuatu, tinggallah sikit kalau nak jual. Tapi nasihat saya, tak perlu jual lah selagi dia tak break support. Tak perlu buat penjualan. Okey, so faham situasi untuk kaunter Khuan. Kemudian kita pergi ke kaunter yang kedua, Acres. Okey, untuk kaunter Acres, okey, harga semasa adalah di sini. Ini harga semasa ni based on hari yang lepas lah. Chart Nexus ni dia tak update pada hari ni. Okey, kemudian support, kita tengok dekat area ni pun ada. Tapi apa yang saya buat lah, saya ambil dekat sini support. Saya tak ambil 39 sen, saya ambil 37 sen. Sebab saya tahu perangai saya kalau dia turun 39 sen ni, saya takkan jual. Saya tunggu lagi bawah ni. Jadi saya ambil bawah tu. Nampak tak kreativiti tu? Kita punya, orang kata, pengalaman tu dia akan mengajak sesuatu nanti. Kalau dulu memang saya ambil kat 39 lah, saya tak ambil, saya ambil 37 tu lah. Sebab tak dah, nanti lepas kita beli tengok turun di bawah pada 39, tak ada duit jual lah. Jadi saya ambil bawah tu. Saya ambil bawah sikit. Kalau nak tengok bawah lagi pun ada lagi bawah. Okay, so manakala dia punya resistance dekat sini ada, dekat sini ada, dan dekat sini ada. Okay, situasi dia sama. Selepas kita beli kita tak tahu dia nak naik ke dia nak turun. Ini saya hanya cerita cara pembelian pertama dulu. Okey, ke semua kaunter ni saya akan cerita cara pembelian pertama dulu. Mungkin 3-4 kaunter sajalah saya bagi contoh. Okey, so cara pembelian pertama adalah beli pada harga semasa. Dan kalau dia turun 2-3 hari ke 4-5 hari ke seminggu, dia turun di bawah 37 sen, close di bawah 37 sen, buat penjualan. Andai kata kaunter itu naik dan melepasi 475, maka 475 ni turunkan sikit di level body ni. Jadi 465 dia punya new support. Katalah naik lagi, naik melebihi 515. So bagi diskaun, kita ambil kat paras ini saja. Kemudian naik lagi, dia normally ni dia tak akan naik turun lah. Tengok boleh naik lebih daripada 658. So ambil bawah sikit, 575 sebagai new support. One day nanti kalau dia close balik di bawah resistance bekas support ini, baru buat penjualan. Selagi dia tak close, maka dia di bawah resistance bekas support ni dia akan naik lagi. Okey, dia akan naik dan akan mencipta lagi new resistance. Jangan risaulah bila dia naik nanti dia akan buat new resistance lah. Dulu resistance paling tinggi dekat sini, turun naik dia buat resistance lagi. So turun nanti naik dia buat resistance. Nanti anda update sendiri lah counter ni, tengok. Okey, so waktu anda study dengan saya ni dalam video ni, anda tengok balik counter ni. Ini adalah pada last 14 bulan 2018. Okey, anda tengok balik live waktu anda sekarang. Tengok balik, compare balik berapa harga counter. Kalau turun, of course lah, kalau turun di bawah 30 ini, 303 ni, 300 ni, maka dia akan turun lagi. Tapi kalau dia berjaya naik 575 ni, mungkin harga dah 80 sen, harga RM1 waktu ni, waktu anda study ni. Tapi bukan masa singkat lah. Daripada apa yang saya record video ni, bukanlah masa sebulan lah. Ambil masa lah 3 bulan ke 6 bulan macam tu. Inilah situasi saham. Okay, dia boleh naik, dia boleh turun. Kalau dia naik melampau-lampau. Kalau turun pun, turun lah. Nak kata apa? Tak ada rezeki. Kita cuba study yang terbaik. Okay, itu counter yang kedua. So kita tengok counter yang ketiga. Satu lagi Pansar. Pansar ni dia ada masalah sikit, macam saya beritahu semalam lagi, yang saya beritahu di video yang lepas. Pansar ni dia tak ada support. Jadi kita letak tepi dulu counter ni. Kalau nak beli buat intraday, okey. Nanti dia buat new support, okey lah counter ni. Saya takut apa, dia naik banyak-banyak nanti dia turun pun banyak. Okey, tapi based on volume yang masuk tu cantik lah, nampak cantik lah. So counter ni saya tak study. Saya bawa terus kepada anda counter PCCS. Ini adalah counter harapan saya ni. Okey, counter harapan saya pada tahun 2018, PCCS. Harap-harap jadi ya. Okey, so PCCS ini kalau kita tengok, okey, support dia tak jauh kan, support dia dekat sini saja. Tapi yang paling bawah dia montage. Okey, harga semasa adalah 295. So resistance adalah yang pertama dekat sini. Okey, kita boleh ambil body ni sebab dia banyak kali touch tau dekat itu. So kita ambil 34 ni sebagai next resistance, dan ini adalah next resistance. Maknanya kalau nak beli sekarang ni, kalau dia turun close di bawah 265 kat atas. Kalau dia tak turun,
naik nanti lebih daripada 315 ni jadikan 315 sebagai dia punya support. Naik lebih 34, of course 34 ini adalah support. Naik lebih 35 jadikan 375 ini jadikan support. Okey, kalau naik 39 pun tetap jadikan 375 sebagai support. Nanti kalau dia naik dia akan buat lagi new support. Tak tahu, ini jangkaan saya lah untuk counter ni. Kemungkinan lah, mungkin dalam masa 6 bulan macam tu, InsyaAllah capai kot 60 sen. Kalau tak capai, jangan kata apa saya lah. Yang mana sebab saya berani mati ni, orang kata kami kazi lah. Saya cerita siap-siap benda ni belum berlaku. Kalau kata benda tu tak berlaku, tak boleh kata apa lah. Saya hanya jangka. So bila jangka ni, benda ni tak tentu. Okey, jangkaan saya counter ni melebihi 50 sen. Okey, itu jangkaan sajalah. Based on apa? Macam saya kata lah, tiba-tiba aja ada volume banyak, takkan dia nak rugi, lebih kurang macam tu lah. Tapi dia tak akan berlaku lah sekiranya dia dah turun balik di bawah paras permulaan kenaikan. Dia tak jadilah. Okey, so itu adalah cara pertama pembelian. Cara kedua kita patah balik. Cara kedua pembelian, okey, kita tengok kat sini. Tak mau beli lagi pada harga sekarang. 295 ni tak mau beli. Jadi nak buat apa? Kita tunggu dua benda berlaku. Sama ada dia turun, kita akan beli di paras-paras support, ataupun nanti dia naik, kita beli di paras 315 ini, iaitu di paras support juga. Okey, apabila dia naik lebih pada 315, of course lah 315 ni bertindak sebagai support. Maka kita jadikan support itu 315, iaitu resisten pada waktu sekarang akan jadi support nanti. So tak jauh dia punya nilai kat atas. Faham tak? Nampak dekat sini. So kita patah balik ke counter pansar, tak ada apa, tak boleh. So kita patah balik ke counter Acrest. Okay, kalau kata tak nak beli sekarang contohnya, so sama lah, tunggu. Sama ada tunggu dia turun, nampak kat support dia naik balik, baru kita beli. Tu kreativiti lah, pengalaman akan mengajar sesuatu. Ataupun nanti kita tunggu dia naik lebih pada 475 dan kita jadikan 465 itu sebagai new support pun boleh. Ataupun nak lagi shock, tunggu je breakout. Breakout 580. Okey, so nanti 580 dan kita cut loss nanti. Kalau dia tak berjaya naik, kita cut loss dekat 575. Nampak tak? Lebih kurang saja. Apa yang saya terang, kalau kata anda faham lah penerangan dalam bentuk ni, insyaAllah anda akan faham dalam penerangan dalam bentuk graf. Cuma nak cekap dengan tak cekap tu adalah cara anda apply lah. Kalau saya kata beli 1 lot, beli 10 lot untuk belajar dulu. Okey, jangan kita kalut-kalut nak buat pembelian yang begitu punya banyak di permulaan. Lagi-lagi anda baru main. Takut nanti tak main dah. Kena beli sekali. Memang kadang saya banyak jumpa orang. First time beli untung. Second time beli pai. Ataupun first time, second time untung. Dia beli banyak sikit lah. Dia mula rugi balik. Faham tak? Dia start beli sikit, okey. Dia start beli banyak, dia tak naik counter tu. Macam-macam. Okey, so counter ni kalau kita tengok balik di cara pembelian kedua. Katalah kita tak mau buat pembelian sekarang. Okey, katalah kita tak nak buat pembelian sekarang. Okey, sekarang ni adalah harga 505, kita tak mau buat pembelian sekarang. Jadi apa yang kita perlu tunggu adalah tunggu dia turun ataupun tunggu dia naik melebihi resisten. Kalau dia turun, hampir-hampir 45 tengok dia turun, dia naik balik ke. Nampak seakan dia dah turun tapi dia naik balik. Nampak kuat kat situ. So boleh masuk lah. Okey, jadikan 45 itu sebagai support. Kita tak tahu paling rendah dia nak turun berapa. Kalau tak syok lah. Jual tanah beli. Faham tak? Okey, so sekarang ni ataupun kita tak nak tunggu dia turun. Kita tak tahu dia turun atau naik. Tapi cerita dia tak turun. Dia naik. So bila dia naik lebih daripada 635, baru buat pembelian dan jadikan support 615. Tapi kalau saya nak tunggu nanti dia breakout, better saya beli di nilai yang paling tinggi dia pernah naik, iaitu 670, dan jadikan 665 ni sebagai 655 ini sebagai new cut loss level. Ni 655. Okey, jadikan new cut loss level. Boleh lah. Okey, so macam tu lebih kurang kaedah pembelian. Okey, so bila gunanya teknik ni? Ni sedikit saya nak share kepada anda. Bila nak guna teknik-teknik ni? Anda boleh guna di kesemua counter yang anda pilih. Bukan tertakluk pada counter yang kita pilih nombor 1, nombor 2 ni saja. Kalau kata terjumpa counter lain yang uptrend, yang atas 80 sen, kata nak buat pembelian, guna cara ni. Sebab itulah kita elokkan counter-counter yang di bawah 20 sen. Sebab apa? Selalunya counter di bawah 20 sen ni dia sideways. Jadi kat mana kita nak tentukan support resistance dia? Tak apa nak tepat lah cerita dah. Faham tak? Tak apa tepat. Takkan nak tunggu close di bawah 005 ni pun nak jual. Tak lah. Okey, nak tunggu di bawah 5 sen pun nak jual. Tak lah.
Okey, so tak kena dengan teknik yang saya nak kongsikan kepada anda untuk kaunter-kaunter macam ni. Untuk kaunter macam ni bukan tak boleh buat duit, saya dah kata dah boleh buat duit. Dia ada cara dia. Jadi untuk teknik yang kita nak pakai sekarang ni, gunalah kaunter-kaunter yang uptrend, yang ada volume, yang kita dah buat pemilihan tu. Okey, itu lebih selamat. Okey, insya-Allah. So jangan risau tu. Mana dia api? Okey, so jadilah saya tunjukkan kepada anda beberapa contoh saja. So selebihnya anda kena buat pembelian. Yang mana saya dah terangkan contoh begitu lama dekat sini. Okey, saya rasa anda faham. Kalau tak faham, ulang semula video yang lepas. Okey, fahamkan betul-betul. Dan insya-Allah kita ada buat group support untuk yang video tutorial pada kali ini. Okey, so nanti ada sebarang soalan anda boleh email kepada saya. Tapi tolong study dulu sebelum nak tanya. Nak study dulu. Dia tak study, dia bawa sekali lalu dia terus tanya je. At least lalulah berkali-kali dulu. Play video banyak kali. Dan confirmkan dulu apa yang nak tanya. Kadang-kadang soalan tu dah ada dah. Jawapan tu dah ada dah dalam video. Tapi nak juga tanya. Sian kat saya. Amai orang nak tanya. Tapi saya cuba jawab lah. Bukan saya tak jawab langsung. Okey. Kalau saya terlepas jawab tu, minta maaf banyak-banyak lah. Terus tanya balik, saya akan jawab insyaAllah. Okey, so boleh lah. Ni saya bagi beberapa sahaja penerangan. Okey, 1, 2, 3, 4 kaunter sahaja. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3 kaunter saja. Yang mana selebihnya ni, okey, mungkin nanti ada penerangan, iaitu terutamanya kaunter-kaunter pilihan kedua ni, penerangan mungkin di dalam topik berikutnya nanti, iaitu pembelian menggunakan teknik pembelian juga, teknik jual beli juga, tapi menggunakan teknik triangle line. Kemungkinan besar akan guna teknik triangle line untuk kaunter-kaunter yang nombor 2 itu. So dia ada cara dia. Triangle line ni pun lebih kurang support resistance juga. Sama saja. So boleh lah dekat sini. Okey, so nasihat saya, anda kena beli. Okey, study lah kaunter waktu anda beli DVD ni, waktu anda study ni, anda study lah kaunter apa yang masuk dalam list. Kemudian buatlah pembelian. Follow saja step. Tapi lama-lama esok dia cakap dia tak follow lagi dah step. Bukan tak follow step apa, dia tak perlu salin satu. Dia dah faham dah, dia dah nampak dah situasi macam mana nak buat. Okey, kalau macam ni contohnya. Okey, so kalau kata tidak kita nak kena plot support resistance apa ni, dia tak perlu lah. Dia tengok okey harga kat sini, dia tahu dah resistance, tengok kat tepi je dah tahu dah harga apa. Okey, ni adalah cara monitor counter yang agak sesuai kepada orang yang bekerja siang, dia bekerja malam, dia boleh study. Okey, so apa nak buat pagi-pagi esok ambil masa sikit. Okey, ganti balik masa tu dengan rehat, masuk cepat ataupun rehat keluar lewat ke ataupun balik kerja lewat. So anda boleh ambil masa sekejap, buat pembelian, then tutup laptop. Tak perlu tengok dia nak naik ke dia nak turun, tutup saja. Apa perlu kita tengok adalah daily candle saja. Apa akan berlaku esok. Tengok dia dah naik lepas resistance belum, dia dah turun bawah support belum. So biar je, tutup dulu counter tu, malam baru study. Ni sangat sesuai untuk orang yang bekerja. Ramai orang yang bekerja main saham. Okey, ramai juga orang yang bekerja main intraday. Nak macam mana? Dah minat, so tak boleh kata apalah. So lama-lama esok dia bosan main intraday. Okey, so insyaAllah semoga teknik ini menjadi satu teknik yang anda akan rasa macam lali dalam diri. Sebab teknik ini akan berguna untuk semua teknik. Okay, even anda nak main intraday ke, nak main apa-apa indikator dan sebagainya, support resistance memang sangat penting. Okay, so tak panjang penerangan untuk pembelian sebab saya dah terangkan di dalam bentuk pin ini kepada anda di video yang lepas. So untuk cara pembelian, okay, menggunakan cara pembelian support resistance ini tak lama penerangan saya. Saya rasa tak sampai setengah jam. Tak lama, ringkas saja. Tapi pesanan saya itulah kena beli. Teknik kita dah belajar. Saya dah ajar, saya dah kongsi. Macam mana nak dapat feeling tu, anda kena beli sendiri. Feeling tu saya tak boleh tunjuk. Sekarang saya tak boleh tunjuk kepada anda counter ni nak naik ke nak turun. Tak boleh, saya tak boleh buktikan benda ni. Melainkan anda kena beli dan tengok sendiri apa berlaku. Adakah dia break support, adakah dia break resistance. Kalau break support, cut loss. Kalau dia naik lebih daripada resistance, jadikan resistance itu sebagai new support. Apabila dia turun balik, tak nak kena cut loss. Okay, dan daripada situ adalah daripada situ juga nanti anda akan belajar bermacam-macam. Ada yang anda akan jumpa naik dah, memang close atas 565. Tiba-tiba tengok saja dia kacau kita, dia turun dan close balik di bawah tu.
2-3 hari lepas tu kita pun jual, tengok lepas jual naik banyak lagi. Yang tu adalah experience. Anda akan jumpa nanti, jangan risau. Dah naik dah di atas resistance. Tiba-tiba dia turun di bawah pada support. So kita pun jual, tengok lepas jual dia naik lagi banyak. InsyaAllah anda akan jumpa benda tu, dan lama kelamaan anda akan faham lah. Sama juga konsep support. Tengok merah ini dah turun, kita pun jual lah. Tengok lepas jual naik balik lepas pada support. Sepatutnya apa? Sepatutnya bila dia turun di bawah resist support ini, katakanlah dia turun di bawah support, maka support ini dah bertindak sebagai resistance. Jadi nanti kalau dia naik balik di atas resistance, sepatutnya itu adalah signal pembelian. Beli apabila capai sesuatu harga. Tapi orang suka agak tanya saya, apa jadi kalau dia resistance dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia tutup atas, dia tutup bawah, dia tutup atas, dia tutup bawah dia. So consider sideways lah cerita dia kalau macam tu. So jangan risau. So insyaAllah dapat belajar sesuatu, jangan risau. So kena buat pembelian, akan membuatkan anda lebih cekap ataupun mahir lagi dalam penggunaan teknik ni. Yang mana saya dah mention kepada anda, teknik ni adalah sangat berguna. Berguna untuk sebarang teknik lain. Kita akan gabungkan nanti.